Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah dan juga kepada rakan-rakan yang lain. Baiklah, nama saya Sarifuddin bin Abu Bakar, PDPP PJ Ambilan Jun 2021. Untuk subjek pentaksiran dalam pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan sekolah rendah, saya akan membentangkan mengenai pengukuran dalam domain kognitif pendidikan jasmani, iaitu Game Performance Assessment Instrument GPAI, atau dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai Instrumen Penilaian Prestasi Permainan. Okey, baiklah hadirin sekalian. Seterusnya saya akan menerangkan sedikit mengenai pendidikan jasmani ataupun PJ. Komponen PJ digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai dan dikuasai oleh murid. Kandungan kurikulum pendidikan jasmani masih mengekalkan tiga domain utama dalam pendidikan, iaitu psikomotor, kognitif dan juga afektif. Okey, ia adalah bertujuan untuk memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan juga jasmani. Seterusnya, pendidikan jasmani mampu menyediakan murid ke arah pembinaan model insan yang sihat dan cergas dengan menekankan aspek kemahiran abad ke-21. Selain itu, ia memberi murid kemahiran asas pergerakan tubuh badan, sukan, permainan, rekreasi dan kesenangan serta kecergasan dengan menerapkan nilai estetika berdasarkan disiplin ilmu pendidikan jasmani. Di antara disiplin tersebut melibatkan pembelajaran motor, perkembangan motor, biomekanik, fisiologi senam, psikologi sukan, sosiologi sukan dan juga suayan. Matlamat pendidikan jasmani adalah untuk membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran, berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup. Manakala objektif pendidikan jasmani adalah seperti mengetahui kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala, melaksanakan aktiviti fizikal dalam suasana yang seronok dan selamat, melakukan kemahiran asas dengan lakuan yang betul, mengikut konsep pergerakan, seterusnya mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan hidup. Okey, seterusnya, pendidikan jasmani terbentuk daripada tiga domain utama. Yang pertama adalah domain kognitif, yang kedua adalah domain afektif dan yang ketiga adalah domain psikomotor. Okey, untuk hari ini saya akan menerangkan mengenai domain kognitif. Domain kognitif ni melibatkan cara pelajar itu sendiri berfikir, merasa serta bertindak. Penyusunan domain kognitif perlu mengikut keupayaan pelajar daripada mudah kepada yang lebih sukar. Ini untuk membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dirancang serta dijalankan dengan lebih sistematik dan tersusun. Domain kognitif perlu merujuk kepada taksonomi Bloom yang membahagikan kepada 6 elemen utama, iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan diakhiri dengan penilaian. Aspek kognitif sangat penting dalam situasi permainan kerana pemain harus membuat keputusan yang betul dan tepat semasa beraksi. Selain itu juga, permainan merupakan satu aktiviti yang mempunyai gabungan teknik dan taktik. Tetapi untuk teknik boleh dipelajari, manakala taktik boleh berubah mengikut rentak permainan. Oleh sebab itu, seseorang pemain perlu menggunakan mindanya untuk berfikir semasa dalam situasi permainan dalam masa singkat kerana kelewatan berbuat demikian akan menggugat prestasi permainan menurut Nathan 2014. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada 6 peringkat domain kognitif berasaskan taksonomi Bloom. Okey, yang pertama adalah domain pengetahuan dan ingatan, bermaksud keupayaan pelajar untuk mengingati kembali fakta atau pengetahuan yang telah dipelajari. Seterusnya adalah kefahaman, keupayaan murid-murid untuk memberi huraian atau makna untuk sesuatu perkara. Yang seterusnya adalah aplikasi, keupayaan pelajar menggunakan konsep, teori, prinsip, hukum dan prosedur. Okey, seterusnya lagi analisis, iaitu untuk memecahkan sesuatu perkara kepada unsur-unsur yang lebih kecil serta melihatkan pertalian antara unsur-unsur tersebut. Seterusnya lagi adalah sintesis, iaitu memerlukan keupayaan pelajar untuk menggabungkan sesuatu struktur kepada yang lebih jelas. Manakala yang terakhir adalah penilaian, bermaksud menguji keupayaan murid-murid menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui.
Okey, baiklah. Sebelum saya masuk dengan lebih lanjut mengenai Game Performance Assessment Instrument, saya akan menerangkan sedikit mengenai Teaching Game for Understanding ataupun TGFU. Ini adalah kerana Game Performance Assessment Instrument adalah instrumen yang digunakan dalam TGFU untuk para guru menilai prestasi pelajar dalam permainan sukan tertentu. Okey, sedikit pengenalan mengenai TGFU. TGFU adalah diasaskan oleh Binker dan Thorpe pada tahun 1982. Ia adalah instruksi model yang fokus kepada murid dan tumpuan instruksi masa kini yang menjurus kepada proses instruksi yang melibatkan murid secara berkesan menurut Naden pada tahun 2014. Ia adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pemahaman tentang kemahiran teknikal dan taktikal yang perlu untuk mencapai kejayaan dalam pelbagai jenis permainan serta mewujudkan penglibatan yang berterusan menurut Mandigo pada tahun 2007. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan beralih kepada Game Performance Assessment Instrument ataupun GPAI. GPAI telah dibangunkan untuk mengukur tingkah laku prestasi permainan yang menunjukkan pemahaman taktikal serta kebolehan pemain untuk menyelesaikan masalah taktikal dengan memilih untuk menggunakan kemahiran yang sesuai. Selain itu juga, GPAI ini membolehkan guru menghubungkan apa yang telah diajar dan apa yang telah dipelajari untuk penilaian kepada murid. Okey, seterusnya ia adalah untuk menilai prestasi permainan menurut Oslin, Mitchell dan Griffin pada tahun 1998. 7 komponen asas yang terdapat dalam Game Performance Assessment Instrument adalah tapak, pelaksanaan kemahiran, mengawal, melindung, sokongan, membuat keputusan dan yang terakhir adalah ubah suai. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai 7 komponen asas yang terdapat dalam GPAI. Yang pertama adalah membuat keputusan. Maksudnya di sini membuat keputusan yang sesuai tentang apa yang perlu dilakukan dengan bola semasa permainan. Okey, contoh sukan yang terlibat adalah seperti bola sepak. Okey, yang kedua adalah pelaksanaan kemahiran. Maksudnya pelaksanaan kemahiran terpilih yang cekap. Okey, sukan yang terlibat adalah seperti hoki dan juga badminton. Yang ketiga adalah melaras. Pergerakan pelaku sama ada seperti yang diperlukan oleh aliran sesuatu permainan. Okey, sukan yang sesuai adalah seperti bola jaring. Yang keempat adalah perlindungan. Maksudnya di sini menyediakan perlindungan, pertahanan yang sesuai dan bantuan ataupun sandaran. Okey, untuk sukan yang sesuai adalah seperti rugby. Yang kelima adalah menyokong. Menyediakan sokongan yang sesuai untuk pemain sepasukan dengan berada dalam kedudukan untuk menerima hantaran. Okey, jadi sukan yang sesuai adalah seperti bola jaring dan juga bola baling. Yang keenam adalah mengawal. Maksudnya di sini sesuai menjaga atau marking lawan yang boleh atau tidak boleh mendapatkan bola. Sukan yang tersesuai adalah bola sepak. Yang terakhir adalah asas kebolehan pelaku balik kepada keadaan asal dalam masa percubaan. Sukan yang sesuai adalah seperti baseball dan juga softball. Selanjutnya ialah terdapat dua cara untuk mengira skor pemakahan dalam Game Performance Assessment Instrument. Yang pertama adalah scoring system iaitu menggunakan rubrik. Yang kedua adalah tally dengan menggunakan skala Likert. Okey, ini adalah contoh assessment rubrik GPAI yang menggunakan scoring system dengan menggunakan 5 rating. Yang pertama adalah very weak performance, yang kedua adalah weak performance, yang ketiga adalah moderate effective performance, yang keempat adalah effective performance dan yang kelima adalah very effective performance. Jadi kalau kita dapat lihat kat sini, setiap komponen asas telah pun dinyatakan ataupun telah pun disediakan dengan rubrik pemakahan. Jadinya ini adalah untuk memudahkan para guru untuk menilai prestasi murid dalam permainan sukan yang tertentu. Seterusnya saya akan memberi sedikit contoh mengenai penilaian tahap prestasi perlakuan permainan. GPAI terdiri daripada 3 komponen seperti berikut dalam sukan badminton. Yang pertama adalah indeks membuat keputusan. Pelajar dapat membuat pilihan dan arah kedudukan bulu tangkis yang hendak dihantar. Pilihan yang signifikan untuk mendapatkan mata adalah hantaran ke arah badan, drop shot ke bahagian hadapan dan pendek, serta hantaran bulu tangkis di luar jangkauan pihak lawan. Yang kedua adalah indeks kedudukan asas.
Maksudnya di sini, pelajar dapat kembali ke kedudukan asas iaitu bahagian tengah gelanggang. Situasi melibatkan keadaan semasa melakukan serangan dan juga bertahan. Perlakuan yang ditunjukkan adalah melibatkan tindak balas badan setelah memukul serta menerima bulu tangkis. Selanjutnya, tally scoring dengan menggunakan skala Likert. Okey, ini adalah contoh borang skor game performance assessment instrument dalam permainan kategori jaring dan juga dinding. Okey, kalau kita dapat lihat kat sini, dia ada 5 tahap yang berbeza. Yang pertama adalah tahap 1 amat lemah, bermaksud tidak menunjukkan kesedaran kriteria. Tahap prestasi yang kedua iaitu lemah, jarang-jarang memenuhi kriteria. Untuk tahap prestasi yang ketiga agak berkesan, memenuhi kriteria tetapi tidak konsisten. Okey, yang keempat adalah berkesan, konsisten tetapi tidak semestinya memenuhi kriteria. Dan yang terakhir adalah sangat berkesan, memenuhi kriteria pada setiap percubaan. Jadi, jika seseorang pelajar itu mendapat skor pemakaran 1 bermaksud prestasinya adalah yang sangat lemah. Jika mereka mendapat tahap yang kedua adalah prestasi yang lemah, yang ketiga adalah prestasi sederhana, yang keempat adalah prestasi yang baik dan yang kelima adalah prestasi yang sangat baik. Baiklah, secara kesimpulannya, Game Performance Assessment Instrument ini dapat membantu para guru untuk menilai serta meningkatkan tahap kognitif murid. Pengaplikasian Game Performance Assessment Instrument ini secara tidak langsung telah memberikan manfaat kepada murid dan guru dalam meningkatkan prestasi semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.